Sistem terkuat. Bab 41, adakah Anda takut atau tidak? Bahagian-bahagian binatang itu dibelah dan diselesaikan dengan cepat oleh semua orang. Seniman mempertahankan diri menggunakan banyak tenaga, jadi walaupun seorang gadis seperti Han Meng Meng hanya kenyang selepas makan seluruh kaki belakang. Jom, dah lewat. Saya harap kita boleh sampai ke dinasti yang besar sebelum matahari terbenam. Lin Fen bangkit sambil berkata. Baiklah, senior. Zhang Haoshen mengangguk. Semua orang berdiam diri semasa makan, dan dia berwaspada terhadap Lin Fen. Dia tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu kerana dia percaya semakin dia bertanya, semakin berbahaya. Semasa mereka pergi, Zhang Tianhao menyuruh Han Meng Meng mengikut di belakang, tidak membenarkannya mendekat. Dengan cara itu, sekiranya berlaku apa-apa, dia boleh menangguhkan masa untuk membenarkannya melarikan diri. Dalam perjalanan, yang lain juga sengaja mempercepatkan langkah mereka, mahu mencapai dinasti yang besar secepat mungkin. Tiada siapa yang teruja dengan kemunculan Tuan Misteri itu. Seseorang akan berfikir bahawa dengan kemunculan seorang tuan, seseorang mungkin boleh mendapat beberapa faedah, tetapi bagi mereka, menjaga kehidupan mereka sudah cukup baik. Tidak terhitung orang telah mati di dalam hutan ini, semuanya menjadi pelajaran yang penuh darah. Lin Fen menyedari semua orang sengaja menjauhkan mereka daripadanya, tetapi dia tidak kisah. Selagi dia boleh sampai ke dinasti yang besar, dia baik-baik saja dan tiada perkara lain yang penting. Seniman mempertahankan diri biasa tidak lagi dapat memberikan pengalaman untuk dua kemahirannya memutar syurga dan bumi dan harimau hitam mencuri hati. Terutamanya harimau hitam mencuri hati, Ni Mantian yang peri celestial tidak dapat memberikan pengalaman lagi, apatah lagi yang lain. Adakah mungkin harimau hitam mencuri hati lebih maju daripada memutar syurga dan bumi? Berhenti. Apabila Lin Fen dan yang lain melalui laluan yang mempunyai tebing di kedua-dua belah pihak, sekumpulan orang yang tidak dikenali mengepung mereka dari hadapan dan belakang. Serahkan semua harta kamu, tinggalkan wanita itu, baru semua orang boleh pergi. Seorang lelaki memakai baju besi hitam berjalan keluar dengan mengancam dengan pisau harimau yang besar. Lelaki itu botak dan mempunyai parut besar yang merentang dari dahi hingga ke dagu. Bilah besar di tangan berwarna putih dan bermata hitam, dan harimau yang diukir pada gagangnya kelihatan ganas. Ekspresi Zhang Tianhao berubah apabila melihat lelaki itu dengan pisau besar. Bilah harimau Ku Xiangge. Hihi, bagusnya mata. Ku Xiangge mengayunkan pedangnya, menghantar getaran ke udara. Mata yang baik, sekarang tinggalkan hartamu, tinggalkan wanita itu, dan sesat. Ku Xiangge, kami berdua adalah pelajar dari Sekolah Langit-Langit. Zhang Tianhao mengenali Ku Xiangge, seorang penyamun terkenal dari dinasti Yan Agung dan memalukan Sekolah Langit-Langit. Berhenti bercakap buruk. Ku Xiangge sangat marah. Dia menghayunkan bilahnya, melepaskan tenaga ke arah Zhang Tianhao dan yang lain. Mereka menjadi ketakutan dan berpeluh sejuk apabila melihat tenaga yang dilepaskan. Mereka ingin menyekat tenaga dengan pedangnya, tetapi keganasan tenaga itu mengeluarkan kuasa yang tidak dapat dilawan. Ku Xiangge, awak berani. Zhang Tianhao terkejut. Dia tidak menyangka Ku Xiangge sebenarnya akan menyerang. Ku Xiangge adalah pelajar sekolah Sky Haven sebelum ini, tetapi selepas menerima layanan yang tidak adil, dia telah berhenti dari sekolah itu dan menjadi ketua kumpulan penyamun. Ramai pakar dari Sky Haven School ingin menghapuskan aib ini, tetapi kerana Ku Xiangge tersembunyi dengan baik, dia sukar ditemui. Oleh itu tiada apa yang berlaku. Tetapi sekarang, pukulan tenaga dari bilahnya adalah sesuatu yang walaupun Zhang Tianhao tidak fikir dia boleh menahannya. Sama seperti Zhang Tianhao bersedia untuk bertarung hingga mati, dia kemudian menyedari tangan duniawi telah menghulurkan dan menghalang tenaga daripada bilah. Mata Zhang Tianhao hampir terkeluar dari soketnya. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Lin Fen memandang ke arah Ku Xiangge, tahap 4 post celestial. Pangkalan penanaman adalah agak sederhana, lebih tinggi daripadanya dengan satu tahap, tetapi Lin Fen merasakan orang itu membuang masa. Senior, dia fikir dia akan mati, tetapi kini dia memandang Lin Fen dengan penuh rasa terima kasih. Jika Lin Fen tidak campur tangan, dia sudah lama mati di bawah tenaga dari bilah. Kemahiran pedang Ku Xiangge Post Celestial tahap 4 adalah ganas. Malah orang yang mempunyai asas penanaman yang sama dengannya tidak akan dapat menyekat tenaga dengan tangan mereka terlalu lama. Siapa awak? Ku Xiangge memandang ke arah Lin Fen. Dia pernah melihat Zhang Tianhao memasuki hutan dengan rombongan 8 orang, tetapi kini ada orang tambahan. Apa yang sudah terjadi? Lin Fen mengeling ke arah Ku Xiangge, fikirannya ligat, kemudian satu idea muncul di fikiran.
Dia memandang ke arah Zhang Tianhao, kamu pergi ke hadapan tanpa saya. Saya akan menyusul kemudian. Lin Fen tidak mahu Zhang Tianhao dan partinya kekal. Jika tidak, dia tidak boleh menggunakan kuasa penuhnya. Senior, awak. Zhang Tianhao memandang ke arah Lin Fen dengan meminta maaf. Dia sebelum ini curiga dengan orang ini, tetapi kini orang itu mahu mereka pergi dahulu dan bercadang untuk tinggal di sini sahaja untuk menghadapi penyamun. Sebagai senior, sudah semestinya saya akan biarkan junior-junior pergi dulu. Ini gaya biasa saya. Lin Fen dengan jujur berkata ini sambil menyilangkan tangannya ke belakang. Pada saat ini langit mula cerah. Segala kekotoran dihilangkan oleh kata-kata Lin Fen yang benar dan agung. Malah Han Mengmeng, yang sebelum ini menyimpan kebencian terhadap Lin Fen, kini memandangnya dalam penyembahan. Kata-kata senior ini telah menyentuh hatinya. Di mata Han Mengmeng, sosok senior itu telah menjadi tinggi dan gagah. Sinaran cahaya menyinarinya sehingga dia hampir tidak dapat membuka matanya. Senior, saya minta maaf. Saya masih meragui awak sebelum ini. Zhang Tianhao berkata dengan meminta maaf. Lin Fen melambai-lambaikan tangannya, tiada masalah. Sebagai seorang senior, jika saya tidak mempunyai hati yang pemaaf, maka saya tidak layak menjadi senior awak. Pergi, saya akan mengejar sebentar lagi. Lin Fen berkata dengan jelas. Ya, jom. Zhang Tianhao tidak teragak-agak dan segera pergi bersama semua orang. Ku Qiangge ingin mengejar, tetapi apabila melihat orang misteri itu berdiri tanpa bergerak, dia menahan nafas, tidak berani bergerak. Apabila Zhang Tianhao dan yang lain pergi, Lin Fen kemudian memandang ke arah Ku Qiangge dan tersenyum, baiklah, saya rasa saya juga akan pergi sekarang. Ku Qiangge terkeku, kemudian kembali kepada dirinya sendiri, bajingan, beraninya kamu menipu saya, makan ini. Potongan 5 bilah harimau. Ku Qiangge meraung marah. Dia melompat apabila hayunan ganas dari bilahnya mengoyakkan udara dengan bunyi berderak. Lin Fen memicingkan sebelah matanya. Jarinya yang tidak berbunga serta-merta diaktifkan, menjentik tangan Ku Qiangge yang memegang pedang lebar. Wajah Ku Qiangge berubah menjadi beberapa reaksi yang berbeza, rasa kebas dan mabuk namun pada masa yang sama rasa seronok. Kesakitan tajam menembusi tapak tangannya dan tangannya melonggarkan cengkamannya, membiarkan pedang lebar jatuh ke tangan Lin Fen. Lin Fen serta-merta ditendang keluar dan Ku Qiangge jatuh ke tanah. Bos, awak okey. Minion sekeliling segera keluar. Ku Qiangge melambai tangannya, menahan kesakitan sambil berdiri. Nah, nampaknya jika saya tidak mengeluarkan kekuatan sebenar saya, anda tidak akan tahu siapa sebenarnya saya. Lin Fen memandang ke arah Ku Qiangge dan mula mencemoh. Apa yang awak ketawakan? Hati Ku Qiangge terbakar dalam kemarahan apabila melihat pihak yang satu lagi mentertawakannya, dorongan ingin memotong dan memotong pihak yang satu lagi meningkat dalam dirinya dengan pantas. Apa yang saya ketawakan? Saya ketawa tentang bagaimana kamu semua akan berlutut dan berserah kepada yang benar. Lin Fen meraung, mengangkat pedang lebar dan menghayunkannya ke badannya sendiri. Ku Qiangge terkeku, percaya pihak lain gila. Orang itu cuba membunuh diri. Pisau harimau miliknya adalah senjata berperingkat atas yang hampir merupakan senjata legenda, tidak dapat dikalahkan. Ramai tuan telah menjadi mangsa pedangnya. Tetapi detik seterusnya, Ku Qiangge dan kumpulannya menjadi tercengang. Bilah itu telah pecah menjadi 3 bahagian apabila menyentuh badan Lin Fen. Pedang saya. Ku Qiangge tercengang memandang bilah harimau yang hancur di atas tanah. Jika kamu tidak mahu mati, berlututlah dan berserahlah kepada milikmu sesungguhnya sekarang. Jika tidak, kamu semua akan menemui penghujung yang sama seperti bilah harimau ini. Lin Fen menaikkan nafasnya dan meraung keluar. Pada pendapatnya, mengurangkan mereka semua adalah perkara yang menyusahkan. Dia hanya akan mengurangkan dirinya dan kemudian melihat sama ada mereka akan tunduk atau tidak. Ku Qiangge kembali kepada dirinya sendiri. Orang di hadapannya sangat kuat, sangat kuat. Pisau harimau bukan senjata biasa. Tubuh manusia tidak mungkin menahan kuasanya, apatah lagi menghancurkannya. Senior, kasihanilah. Ku Qiangge menyerah pada saat itu dan jatuh ke tanah sambil berlutut. Baki yang lemah kemudian mengikuti jejak Ku Qiangge. Ku Qiangge adalah seorang yang berwawasan. Dia tidak menyangka bahawa orang yang ganas seperti itu wujud di dunia ini, untuk benar-benar mengurangkan dirinya dan memusnahkan Tiger Blood-nya. Lin Fen tersenyum pada saat ini, senyumannya sangat cemerlang. Bab 42, sebegitu, percubaan. Senior, apa yang kamu lakukan? Ku Qiangge ingin menangis, tindakan orang ini benar-benar pelik. Dia telah membawa mereka ke dalam hutan kemudian mengikat mereka pada pokok menggunakan pokok anggur. Berhenti bercakap, ia akan selesai tidak lama lagi.
Lin Fen mengarahkan minions yang tinggal untuk mencari pokok sendiri dan berdiri di sana tanpa bergerak. Oleh kerana bos mereka telah diikat, mereka tidak berani menentangnya. Oleh itu mereka hanya boleh memohon belas kasihan. Ku Xiangge telah menjadi penyamun sejak sekian lama. Dia sinis dan tahu melindungi dirinya dalam situasi berbahaya. Pisau harimaunya bukan senjata biasa, walaupun ia tidak setanding dengan senjata legenda, ia masih merupakan senjata berperingkat atas. Dia telah mencurinya daripada seorang guru dari Sky Haven School. Ia masih merupakan senjata kelas tinggi yang kuat. Tetapi kini, Tiger Blade peringkat atas telah dimusnahkan oleh orang ini hanya dengan tubuhnya sahaja, dan itu juga tanpa kecederaan. Ini telah membuatkan Ku Xiangge terdiam. Orang di hadapan mereka adalah seorang tuan. Untuk melarikan diri dari tangan seorang tuan hanyalah mimpi bodoh. Senior, saya tahu saya salah, tolong lepaskan saya. Ku Xiangge memohon. Perbuatan aneh orang ini membuatnya takut dan meninggalkan perasaan yang tidak baik. Apa yang dia rancangkan dengan mengikat kami pada pokok? Juga, senyuman menakutkan orang itu membuatkan Ku Xiangge bergegar dengan ketakutan yang lebih besar. Jangan risau, saya takkan ambil nyawa awak. Saya cuma nak awak beri kerjasama. Selepas semua penyamun telah diikat, Lin Fen menepis tangannya dengan puas. Senior, saya akan bekerjasama. Ku Xiangge tergesa-gesa berkata. Sejak ia telah menjadi seperti ini, dia kini berada di bawah belas kasihan orang ini. Tiada apa yang penting selagi mereka boleh bertahan. Saya katakan, berapa banyak aset yang kamu semua ada? Kamu penyamun nampaknya cukup berkebolehan, jadi kamu mesti telah mencuri banyak benda. Lin Fen mengeling ke arah Ku Xiangge, kemudian keluar dan mula memeriksa dirinya sendiri, malah tidak peduli untuk menunggu jawapan. Apa ini, hanya wang sebanyak ini? Lin Fen telah menjumpai sejumlah wang pada mayat Ku Xiangge, tetapi tiada yang lain. Penyamun pos celestial tahap 4, sekurang-kurangnya cuba untuk hidup sehingga tahap. Senior, saya benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Saya penyamun, tetapi ini kali pertama kita pergi dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Saya dikehendaki oleh Sky Haven School, jadi saya tidak berani keluar. Ku Xiangge berkata. Lin Fen memandang Ku Xiangge dengan marah dan menggelengkan kepalanya. Cuba menjadi penyamun seperti ini, sungguh memalukan. Lin Fen tidak berkata apa-apa lagi dan menyeluk perak, kemudian memandang dengan teliti ke arah Ku Xiangge. Ku Xiangge menjadi gugup apabila Lin Fen memerhatikannya, takut mengganggu orang itu dan membunuh dirinya sendiri. Saya nak tanya awak, jawab dengan jujur. Awak rasa lelaki lebih baik atau perempuan lebih hebat? Lin Fen mahu menguji memutar syurga dan bumi serta harimau hitam mencuri hati. Selepas Twisting Heaven and Earth telah dinaik taraf, dia masih belum menggunakannya lagi dan tidak mengetahui kesannya. Tetapi sekarang, peluang yang sempurna telah datang. Subjek ujian telah menghantar dirinya sendiri, jadi Lin Fen ingin mencuba. Namun begitu, Lin Fen adalah seorang yang profesional. Sebelum bereksperimen, sudah tentu dia akan bertanyakan pendapat orang itu terlebih dahulu. Ku Xiangge terkeku, tidak faham mengapa soalan ini ditanya. Dia kemudian memikirkannya dan menganalisis keadaan semasa. Mengapa senior bertanya soalan ini, apakah maksudnya? Di dunia ini, yang kuat makan yang lemah, wanita sama ada menjadi kuat atau menjadi mangsa lelaki. Tetapi Ku Xiangge sebenarnya tidak boleh mengatakan ini kerana dia melihat cahaya dalam mata senior ini. Senior, saya rasa lelaki dan wanita adalah sama di dunia ini kerana pada pendapat saya, lelaki dan wanita adalah baik. Ku Xiangge berkata bertentangan dengan pemikirannya yang sebenar. Kerana Ku Xiangge selalu menganggap wanita sebagai mainan dan tidak pernah menilai mereka dengan betul. Namun dia hanya mampu membalas sebegini dan berharap kata-katanya dapat menyentuh hati senior ini. Jika dia dapat persetujuan senior ini, mungkin dia boleh melarikan diri tanpa cedera. Ketika Ku Xiangge melihat senior itu terus menganggukkan kepalanya, hatinya melonjak gembira. Nampaknya kata-katanya telah dipersetujui oleh senior itu, sungguh melegakan. Bagus. Wajah Lin Fen bersinar. Not bad, not bad. Dia kemudian memandang ke arah minions sekeliling dan bertanya, apa pendapat kamu semua? Apabila melihat kata-kata bos yang menggembirakan senior itu, mereka secara semula jadi tidak berkata apa-apa lagi dan semua mula menganggukkan kepala dengan marah, kami juga fikir begitu. Ya, lelaki dan perempuan baik. Saya juga benci diri saya sendiri kerana bukan seorang wanita. Lin Fen mengangguk puas. Dia pada mulanya menyangka orang-orang ini akan keberatan, tetapi selepas melihat mereka menganggukkan kepala tanda bersetuju, hatinya tidak berasa bersalah. Baiklah, kalau begitu, saya akan penuhi semua kehendak awak. Senior,
Ekspresi Ku Xiangge berubah kerana mata senior itu menjadi sangat tajam. Memutar syurga dan bumi. Lin Fen tidak tahu apa kesan Twisting Heaven and Earth, tetapi menurut penerangan Yin dan Yang akan diterbalikkan, mungkin lelaki juga akan bertukar kepada wanita. Apabila tangan Lin Fen dihulurkan, dia tiba-tiba menyedari ia agak berbeza. Idea yang tidak dapat dijelaskan ditanamkan ke dalam tangannya sendiri seolah-olah ia mengubah peraturan langit dan bumi. Ding, tahniah pengalaman, memutar syurga dan bumi, campur 100. Lin Fen tahu pos celestial tahap 4 tidak akan memberikan banyak pengalaman, tetapi dia tidak fikir ia akan memberikan 100 pengalaman. Tetapi kali ini, Lin Fen tiba-tiba menyedari wajah ganas Ku Xiangge perlahan-lahan berubah. Wajah yang tadinya bengis menjadi lemah, malah buah epal Adam pun sudah mula mengecut. Memutar syurga dan bumi. Lin Fen kemudian sekali lagi menyerang, dan pengalaman itu meningkat sebanyak 100 lagi. Lin Fen kemudian menyedari penampilan lemah Ku Xiangge sebelum ini mula berubah lagi, tetapi kali ini, penampilan itu kembali normal. Lin Fen terkeku apabila melihat ini. Adakah mungkin saya juga boleh mengubahnya kembali? Untuk mengesahkan kesimpulannya, Lin Fen menyerang beberapa kali lagi, tetapi setiap serangan disertai dengan jeritan Ku Xiangge. Selepas beberapa ujian, Lin Fen positif. Memutar syurga dan bumi boleh mengubah Yin dan Yang, sekaligus mengubah jantina seseorang. Lin Fen mengeluh. Untuk menjadi substantif, Twisting Heaven and Earth agak mengecewakan, kerana kerosakannya pudar berbanding Monkey Steel Speech. Senior, apa yang awak buat pada saya? Tanya Ku Xiangge dengan muka pucat. Lin Fen menggelengkan mukanya, tiada apa-apa, hanya menguji langkah. Baiklah, seterusnya ialah harimau hitam mencuri hati. Pada masa ini, Zhang Tianhao dan pihaknya telah lama melarikan diri dari zon bahaya dan berhenti tercungap-cungap. Senior, adakah dia akan sihat? Sepatutnya, senior nampak yakin. Zhang Tianhao dengan penuh percaya berkata. Abang Zhang, jom tunggu senior kat sini. Han Mengmeng berkata. Baiklah. Zhang Tianhao mengangguk. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain berharap senior akan baik-baik saja. Hei tengok, senior tu. Zhang Tianhao, Han Mengmeng, dan yang lain menoleh, ekspresi kegembiraan mereka ketika mereka segera keluar. Senior, adakah anda baik-baik saja? Lin Fen berjalan perlahan-lahan, fikirannya masih memikirkan eksperimen itu. Dia telah mendapati bahawa penggunaan Twisting Heaven and Earth dan Black Tiger Steel's Heart adalah pelik. Lin Fen membuat kesimpulan bahawa harimau hitam mencuri hati boleh menyebabkan dada seseorang membengkak, tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaannya apabila dinaik taraf. Apabila mendengar suara Zhang Tianhao dan yang lain, Lin Fen mengangkat kepalanya sambil tersenyum, saya baik-baik saja, mari kita pergi. Melihat bahawa senior tidak menyebut Ku Xiangge dan partinya, Zhang Tianhao tidak meneruskan topik itu. Mereka bertolak ke arah dinasti yang besar dengan aman, hampir mencapainya akhirnya dengan kelajuan meningkat semasa mereka. Bab 43, kali ini saya benar-benar menggali kubur saya sendiri. Jumlah orang yang lalu lalang semakin ramai, jadi Lin Fen tahu mereka sedang menghampiri dinasti yang besar. Dinasti yang besar adalah pengikut mazhab Saint Devil dan dalam bidang kuasa mazhab itu. Mereka akan menawarkan penghormatan setiap tahun untuk menambah penggunaan dalaman mazhab Saint Devil. Dinasti yang hebat pernah juga merupakan seorang pemerintah yang hebat, terdiri daripada ramai orang yang berkuasa dan berbakat. Malah dinasti subsidiari lain juga mempunyai tempoh kuasa mereka. Tetapi dengan kebangkitan mazhab yang kuat, banyak dinasti mula merosot. Oleh itu, banyak dinasti mula tunduk kepada mazhab untuk mendapatkan perlindungan. Bagi mana-mana mazhab, ini dianggap perkara yang baik. Sekurang-kurangnya mereka tidak akan mengalami kekurangan dalam hal murid. Sepanjang perjalanan, Lin Fen mendapat beberapa maklumat daripada Zhang Tianhao dan pihaknya. Mereka adalah pelajar sekolah langit-langit. Mereka telah menubuhkan parti kali ini untuk memburu raksasa. Tidak kira raksasa apapun, pangkalan penanaman terendah mereka akan tetap berada di peringkat pos celestial, jadi manusia tidak akan dapat bersaing dengan mereka secara normal. Tetapi bernasib baik, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar, jadi ramai orang berbakat juga akan muncul. Sekolah Langit Syurga adalah satu-satunya sekolah dalam dinasti yang besar. Di dalamnya terdapat ramai manusia biasa dan jenius, tetapi berbanding dengan mazhab Saint Devil kekuatan mereka masih kurang. Sekolah ini dibentuk oleh sekumpulan orang berkuasa yang berasal dari dinasti yang besar. Walaupun ia tidak dapat dibandingkan dengan mazhab, ia masih merupakan tempat yang tidak boleh dipandang remeh. Senior, ini ibu kota dinasti yang agung.
Bagaimana kalau kita kembali ke sekolah syurga langit dengan kita? Guru kita pasti ingin bertemu dengan seorang tuan seperti senior. Zhang Tianhao berkata dengan penuh harapan. Zhang Tianhao berharap dia dapat memikat senior itu ke sekolah Sky Haven. Saya akan berjumpa dengan kamu semua lagi pada masa akan datang jika takdir kita perlu bertembung. Terima kasih atas bantuan anda sepanjang perjalanan. Saya, Lin Fen, amat berterima kasih. Lin Fen menggenggam tangannya, bersiap untuk berpisah. Senior Lin bersederhana. Kalau bukan kerana bantuan Senior Lin kali ini, kita mungkin tidak akan dapat hidup semula. Zhang Tianhao berkata. Lin Fen kemudiannya membawa pedang yang dia buat sebelum ini. Saya minta maaf kerana telah memusnahkan pedang kamu tadi. Saya akan berikan kamu pedang kelas pertengahan ini sebagai pampasan. Han Mengmeng agak keberatan apabila melihat senior itu hendak pergi, tetapi apabila dia melihat senior itu mengeluarkan pedang kelas pertengahan dan memberikannya kepada dirinya sendiri, dia gembira dan terkejut. Terima kasih, senior. Han Mengmeng gembira, kemudian menerima pedang sebagai ucapan terima kasih. Mengmeng, macam mana awak boleh terima senjata mahal macam tu? Zhang Tianhao berkata dengan tegas. Senjata grade pertengahan sudah menjadi senjata yang sangat berharga bagi mereka. Senior berikan kepada saya, sudah tentu saya akan terima. Kalau tidak, bukankah ia tidak menghormati senior? Han Mengmeng berkata sambil gembira memeluk pedang. Tidak mengapa, ia hanyalah pedang kelas pertengahan semata-mata. Tiada apa-apa yang berharga. Lin Fen tersenyum ringan sambil melambai-lambaikan tangan. Pisau harimau grade atasku Qiangge telah hancur menjadi 3 bahagian. Lin Fen telah mengambilnya dan mengubahnya menjadi 3 pedang kelas pertengahan, salah satunya adalah pampasan. Terima kasih senior Lin. Zhang Tianhao berkata bersyukur. Seperti yang dijangkakan daripada senior, pandangannya tentang sesuatu adalah berbeza. Pedang kelas pertengahan dianggap sebagai pampasan semata-mata. Lin Fen kemudian berpisah dengan parti Zhang Tianhao dan menuju ke bandar sambil berjalan ke arah timur. Lin Fen tidak biasa dengan dinasti Yan Agung, jadi dia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin melihat rupa dinasti Yan Agung. Tetapi Lin Fen tidak putus asa dengan penjelajahan rawa ini, dan penuh tenaga, jadi ini dinasti Yan yang agung. Melihat punggung senior yang semakin pudar, parti Zhang Tianhao kemudian kembali kepada diri mereka sendiri. Agaknya bila kita boleh jumpa senior lagi. Zhang Tianhao tidak lama mengenali Lin Fen tetapi masih terpengaruh dengan sikap lurus Lin Fen. Kakak senior Han bertuah kerana dapat menerima pedang kelas menengah senior. Apakah nama yang akan diberikan oleh kakak senior? Yang lain merenung dengan iri pada pedang di tangan Han Mengmeng. Han Mengmeng memeluk pedang itu seolah-olah dia memegang harta yang berharga, tersenyum gembira, saya mahu menjadi soleh dan mengagumkan seperti senior, jadi saya akan memanggilnya pedang kebenaran. Kini di dalam hutan. Pihakku Qiangge tidak sedarkan diri di atas tanah. Seekor elang terbang berdekatan di langit seolah-olah memeriksa sama ada mangsanya sudah mati. Ku Qiangge mula kacau, kemudian membuka matanya, ekspresinya berubah. Saya tidak mati. Ku Qiangge memerhati persekitarannya, menyedari dia masih berada di tempat yang sama. Tetapi apabila mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Suara saya, bagaimana? Tajam, rendah dan lembut, adakah ini suaranya? Ku Qiangge kemudian meraba wajahnya sendiri. Kulit yang kasar tadi kini licin luar biasa, jari-jarinya menggeletar apabila menyentuh kerongkongnya. Rata, di mana epal Adam saya, apa yang berlaku? Dahi Ku Qiangge mula berpeluh, ketika gelombang ketakutan melanda dirinya. Pada ketika itu, Ku Qiangge merasakan perasaan aneh dalam kelangkangnya, seolah-olah ia kehilangan sesuatu. Mungkin, Ku Qiangge tidak percaya, tetapi masih menahan ketakutan dalam hatinya dan membuka seluarnya. Tetapi apabila melihatnya, kemarahan melanda dirinya dan dia meludahkan darah. Hilang, bagaimana ia boleh hilang, apa yang berlaku? Adakah Anda melihat orang yang berpakaian hitam lalu di sini? Pada masa ini, Ku Qiangge yang panik mendengar suara di sebelahnya dan menjerit dengan marah, enyahlah. Tetapi pada ketika itu, bunyi dengung sejuk keluar. Ku Qiangge tiba-tiba terkejut. Semburan darah terpancut keluar, dan mukanya pucat. Ku Qiangge melihat seseorang berbaju hitam kemudian terapung turun dari langit. Wajahnya tidak dapat dilihat, tetapi dia dapat tahu orang ini sangat berbahaya. Senior, saya, Ku Qiangge ingin bercakap. Tetapi kemudian orang berbaju hitam itu tersentak, dan mayat Ku Qiangge kemudiannya terapung secara tidak sengaja di hadapan orang berbaju hitam itu. Senior kasihanilah, Ku Qiangge kini berasa seperti mati. Mengapa setiap orang yang ditemuinya lebih gila daripada yang sebelumnya?
Dia adalah pos celestial tahap 4 yang berkuasa, namun dia ditangkap seperti semut oleh orang ini. Tubuh yin dan yang, badan yang hanya muncul setiap 1000 tahun. Akan ditemui oleh saya, Zhong Hentian, haha. Orang berbaju hitam itu menjerit kuat ke langit. Pusaran debu dan batu mula meningkat apabila momentum yang melambung tinggi memancar ke langit, memaparkan kegembiraan yang amat besar. Senior, Ku Xiangge membasahi dirinya dalam ketakutan. Orang ini pasti gila. Apa badan yin dan yang ini, lepaskan saya. Nampaknya saya tidak datang sia-sia sejak saya menjumpai mayat syaitan seperti itu. Kalau begitu, sebaiknya bawa bersama saya. Bagi semut-semut ini yang lain, saya juga boleh menjadikan mereka abu. Zhong Hentian tidak mengendahkan Ku Xiangge, bercakap seorang diri. Tetapi ketika Zhong Hentian sedang bersiap untuk menghapuskan pengikut Ku Xiangge, dia benar-benar terpegun. 1, 2, 8, 24. Bagaimana ini boleh berlaku? 24 mayat yin dan yang, bagaimana boleh? Zhong Hentian terketar-ketar kerana teruja. Apabila melihat adegan ini, dia mendapati suka untuk kekal tenang walaupun dengan asas penanamannya yang tinggi. Haha, peluang untuk saya, Zhong Hentian telah datang, kamu semua akan ikut saya. Senior, saya mohon awak lepaskan saya, Ku Xiangge kini meraung. Untuk melarikan diri dari orang jahat hanya untuk ditangkap oleh gila. Mengapa saya, Ku Xiangge sangat malang? Bab 44, Lin Fen menjadi guru. Dinasti yang besar mempunyai ramai orang, aliran tidak berkesudahan vendor memanggil melalui jalan-jalan. Lin Fen memerhatikan ramai orang yang berbeza di jalanan, hasilnya agak ceria. Berbanding dengan hidup dalam mazhab, Lin Fen lebih suka berjalan-jalan di sini. Tetapi sudah tentu, ini adalah jangka pendek. Dia masih tidak memikirkan untuk tinggal jangka panjang di sini, kerana dia merancang untuk menjadi lebih kuat dan kemudian kembali untuk mengejutkan pengikut sektanya. Dia tertanya-tanya apa yang akan berlaku apabila dia kembali dengan pangkalan penanaman yang tidak dapat dikalahkan di hadapan saudara-saudaranya. Lin Fen dengan gembira berjalan menyusuri jalan bata berwarna cerah tanpa arah tujuan. Dia secara semula jadi mahu melawat bandar Empire dahulu. Saudara, adakah ada keluarga yang berpengaruh dalam kota Empire ini? Lin Fen sedang minum teh di gerai teh terbuka sambil bertanya dengan santai. Ya, keluarga Yan, keluarga Han, keluarga Xiao, dan keluarga Yun, keempat-empat keluarga ini mempunyai sejarah yang panjang dalam dinasti Yan yang hebat. Sebab kita kini boleh hidup dengan aman adalah berkat 4 keluarga itu. Pemilik gerai teh itu seorang lelaki muda, dan riak wajahnya terpancar kagum apabila bercakap tentang 4 keluarga itu. Lin Fen mengangguk, tidak bertanya apa-apa lagi, kemudian meninggalkan perak yang diperolehnya daripada Ku Xiangge sebelum pergi, bersiap untuk meneruskan lawatannya ke bandar Empire. Lin Fen melalui banyak pekarangan rumah dan juga melihat rumah 4 keluarga yang disebut pemilik gerai teh. Jika dilihat dari kediaman mereka, memang seperti yang diharapkan daripada 4 keluarga itu, megah dan kaya raya. Lin Fen sebenarnya telah memikirkan idea. Pada masa ini, dia hanya boleh meningkatkan pangkalan penanamannya melalui membunuh orang, membunuh raksasa, dan makan pil ubat. Bagi Lin Fen, makan pil ubat adalah kaedah yang paling mudah, cepat, dan tanpa kesan sampingan. Tetapi apabila Lin Fen tiba di tempat yang dikawal ketat, dia berdiri lama di situ. Ini adalah istana Empire. Maharaja dinasti Yan yang agung bersemayam di sini. Ini adalah rumah harta karun yang luas. Ini juga merupakan kawasan yang sukar untuk dihadapi. Awak di sana, apa awak buat? Berhenti, jangan lari. Apabila Lin Fen melihat pengawal di hadapan pintu masuk datang ke arahnya, dia lari ketakutan. Pada masa yang sama dia marah, dia hanya memerhati, tidak perlu bersikap tidak mesra. Selepas mengesahkan bahawa pengawal tidak lagi mengejarnya, Lin Fen mengeluh lega. Lin Fen merancang untuk menyiasat tempat-tempat ini sedikit lagi, dan apabila dia mengenali mereka, dia kemudiannya akan memulakan rancangannya. Pintu masuk Sky Heaven School. Lin Fen tidak tahu di mana dia berada, tetapi apabila melihat sekolah Sky Heaven dia berhenti. Terdapat 2 pengumuman di pintu masuk, melihat Lin Fen kemudian mula berfikir. Pada masa ini, dia tidak mempunyai identiti, tetapi Sky Heaven School kini mencari guru dan pelajar. Sudah tentu, Lin Fen merasakan bahawa kedudukan pelajar terlalu rendah, jadi dia pasti akan pergi untuk jawatan guru. Lagipun, dia percaya bahawa dia mempunyai kualiti untuk menjadi seorang guru. Pada masa ini, barisan panjang terbentuk di hadapan sekolah langit-langit. Mereka semua adalah orang muda, semuanya kelihatan dalam lingkungan umur 13-14. Lin Fen datang ke meja pengambilan lain, di mana tiada orang.
Hei, saya memohon jawatan guru. Lin Fen datang ke meja pengambilan yang lain dan berkata. Duduk di meja pengambilan adalah seorang lelaki gemuk bermisai. Apabila melihat seseorang datang melamar, dia cepat-cepat duduk tegak. Anda mahu menjadi seorang guru? Lelaki gemuk itu memandang Lin Fen dengan cahaya kecil di matanya. Ya, Lin Fen mengangguk. Baiklah, sekolah Sky Haven melayan guru mereka dengan sangat lumayan, tetapi pertama sekali, anda perlu membayar yuran permohonan sebanyak 12 perak. Lelaki gemuk itu berkata sambil tersenyum. Lin Fen tidak terlalu mengambil berat tentang konsep wang. Ia semua telah dirompak pula, jadi dia tidak mengambil berat tentangnya, jadi, dia melemparkan sejumlah besar perak ke atas meja. Hati lelaki gemuk itu melonjak kegembiraan apabila melihat wang itu. Dia kemudiannya menyambut Lin Fen dengan penuh semangat. Ikut saya, selagi awak lulus peperiksaan, awak boleh menjadi guru gemilang sekolah syurga langit. Lelaki gemuk itu berkata. Koma. Lelaki gemuk itu tidak lama kemudian membawa Lin Fen ke rumah buluh kayu, orang di dalam akan memeriksa kamu. Saya berharap untuk kejayaan kamu. Apabila Lin Fen masuk, lelaki gemuk itu menutup pintu, menimbang perak di tangannya dengan sedikit senyuman, tidak buruk, 12 perak lagi. Lelaki gemuk itu percaya bahawa orang itu akan segera keluar dengan mukanya dipukul hitam dan biru. Pengambilan guru ini bukan palsu, tetapi keperluannya adalah tinggi. Ramai orang telah datang untuk memohon jawatan guru apabila sekolah langit-langit memulakan pengambilan, tetapi semuanya gagal. Lelaki gemuk itu menunggu dengan gembira di hadapan pintu masuk, mengira masa, ingin melihat berapa lama orang itu boleh bertahan. Kemudian seseorang berjalan keluar dari dalam. Lelaki gemuk itu terkejut, benarkah, secepat itu? Gagal. Melihat orang itu ialah Lin Fen, lelaki gemuk itu berkata dengan nada kesal dan rasa simpati. Lin Fen membengkokkan lehernya, kemudian tersenyum sedikit. Bawa dia ke kelas D. Satu suara datang dari dalam, suara itu jelas, tetapi kesan kemarahan menyelubunginya. Lelaki gemuk itu terkeku tidak percaya, orang itu sebenarnya telah berjaya. Lebih 100 orang telah memohon sebelum ini, dan tiada siapa yang berjaya. Ini. Tetapi di kelas tidak begitu bagus. Nampaknya orang itu hanya bernasib baik dan kekuatannya tidak begitu tinggi. Jadi untuk mengajar murid yang tidak berbakat ini tidak akan menjadi masalah. Faham. Lelaki gemuk itu membalas dengan hormat ke arah orang di dalam, kemudian membawa Lin Fen dan pergi. Sebelum pergi, Lin Fen menoleh ke belakang. Kali ini, Lin Fen boleh mengukur kekuatannya dengan tepat. Lin Fen tidak pernah menggunakan Twisting Heaven and Earth atau Black Tiger Steel's Heart. Sebaliknya, dia menggunakan teknik yang betul penumbuk imperial tak alih dan kemahiran pedang mengejar angin. Lin Fen juga kini memahami kelebihan mempunyai sejumlah besar tenaga sebenar. Ia meningkatkan kerosakan tenaga sebenar. Dia kini mempunyai 2,200 tenaga tulen, yang boleh bersaing dengan tahap 5 post celestial, tetapi melawan kekuatan penuh dengan peri celestial masih perlu ditimbang. Kemudian, lelaki gemuk itu membawa Lin Fen ke ruang tamu sekolah Sky Haven. Kalau awak nak pindah, maklumkan saja. Saya akan laporkan berita awak jadi guru di kelas secepat mungkin, jadi awak boleh mula esok. Lelaki gemuk itu kemudian menerangkan semua perkara dengan jelas. Bagaimana di kelas ini? Lin Fen sedikit teruja. Ini adalah kali pertama dia mengajar pelajar, jadi dia tertanya-tanya apa yang akan berlaku. Lelaki gemuk itu memandang Lin Fen, sekolah Sky Haven dibahagikan kepada pangkat kelas A, B, C, dan D. Kelas D adalah yang paling rendah di sekolah itu, yang terdiri daripada orang awam biasa. Bakat mereka adalah terlalu bagus, dan potensi masa depan mereka adalah terhad. Li Fen membulatkan matanya. Lelaki itu terlalu berfikiran sempit. Apa yang dia lakukan hanyalah mengoyakkan pakaian lelaki itu, adakah perlu meletakkan dia di kelas yang paling rendah? Tetapi kelas terendah juga baik. Yang Anda benar-benar tidak datang untuk mengajar. Saya hanya datang untuk identiti. 4 keluarga dan istana Empire tidak akan terlepas daripada genggaman saya. Bab 45, Anda adalah apa yang saya katakan Anda. Keesokan harinya. Di kelas, pangkat kelas terendah dalam Sky Haven School. Setiap hari, pelajar-pelajar akan datang ke kelas dengan tidak bersemangat, dan apabila mereka melalui pintu masuk sekolah, mereka akan menundukkan kepala, mengelakkan pandangan sekeliling. Warna setiap kelas ditentukan oleh Sky Haven School. Biru ialah di kelas, dan juga mewakili pakaian paling rendah. Pelajar sekeliling ketawa melihat pelajar berbaju biru. Lagipun orang yang tidak berguna tidak disambut di mana-mana.
Penanaman adalah mengenai bakat. Mereka yang tidak mempunyai bakat sama sekali tidak mungkin mendapat banyak kejayaan jika mereka tidak mempunyai peluang yang baik. Oleh itu, mereka yang tidak berbakat hanyalah sia-sia. Ini adalah kata-kata yang paling mereka dengar selepas memasuki sekolah syurga langit. Mereka telah dimaklumkan malam tadi bahawa seorang guru baharu akan mengarahkan mereka, tetapi bagi mereka, ini tidak begitu penting. Pada asasnya, mereka semua telah menyerah pada diri mereka sendiri. Mereka hanya mahu menamatkan pengajian selepas 3 tahun dan membuka perniagaan kecil yang jujur, hidup sebagai orang biasa. Di jalan penanaman, mereka yang tiada bakat tidak boleh terlibat. Bagi guru pula, mereka tidak banyak berfikir. Murid-murid itu bukan orang pracelestial, malah guru pun menghina mereka. Apa lagi yang perlu difikirkan? Lin Fen bangun awal pagi dan membasuh dirinya dengan baik. Hari ini adalah hari yang besar. Untuk berpeluang mendapat jawatan guru yang hebat, perasaan itu cukup baik. Sepanjang perjalanan, Lin Fen bertanya dan mengetahui lokasi di kelas. Selepas tiba di hadapan pintu masuk di kelas, dia kemudian berhenti, menarik nafas dan kemudian berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Sebaik sahaja dia masuk, Lin Fen merasakan gelombang momentum yang menyedihkan melanda dirinya. Ia membuatkan satu jenis ingin kehilangan harapan dalam hidup. Saya guru baharu awak. Nama saya Lin Fen, dan hari ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan semua orang. Saya harap semua orang akan menghormati saya dan tidak mencuba sebarang tindakan murahan. Lin Fen berjalan masuk dan melihat pelajar yang akan dia ejar, masing-masing duduk dengan pandangan kecewa di meja mereka. Dia kemudian meletakkan barang-barang di tangan di atas podium. Adakah Anda semua mendengar saya? Pada masa ini, apabila Lin Fen melihat anak nakal itu mengabaikannya, dia meninggikan suaranya dan menjerit. Para pelajar yang telah meninggalkan laluan penanaman semuanya sangat terkejut dengan teriakan Lin Fen, tetapi selepas menghela nafas lega, mereka kembali kepada sikap kecewa mereka. Baiklah, saya akan mengambil kehadiran sekarang untuk membiasakan diri dengan Anda semua. Lin Fen mengambil helaian kehadiran, tetapi apabila melihat nama itu, dia mengerutkan kening. Kata-kata itu semuanya sangat rumit. Mereka kelihatan seperti perkataan Cina tradisional dari dunianya yang terdahulu, tetapi pada masa yang sama, ia agak berbeza. Tetapi memandangkan Lin Fen adalah seorang guru sekarang, dia tidak mampu untuk memalukan dirinya sendiri. Walaupun perkataan itu sukar dibaca, ia masih agak biasa, jadi ia sepatutnya serupa dengan aksara Cina. Liu Shui. Lin Fen membaca satu nama, tetapi tiada siapa yang menjawab. Lin Fen memandang sekilas ke arah pelajar, yang manakah Liu Shui? Adakah orang itu tidak datang ke kelas? Pelajar yang kecewa itu berpandangan sesama sendiri, tidak mengenali nama yang dipanggil oleh guru baharu itu. Kemudian seorang gadis yang kelihatan agak malu-malu mengangkat tangannya. Cikgu, nama saya Liu Miao Miao. Lin Fen dengan dingin menarik nafas, merasakan mukanya memerah sedikit, kemudian memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia seorang guru sekarang, dan dia tidak mampu untuk kehilangan muka, jadi dia menjawab. Apa, awak fikir saya tidak boleh membaca? Hari ini, saya akan panggil awak Liu Shui. Tidak hormat kepada orang yang lebih tua, seterusnya. Lin Fen membuka tangannya dan berkata sambil mengangkat bahunya. Cao Tianjiao, yang mana satu Cao Tianjiao? Lin Fen melihat helaian itu. Dia mengenali watak untuk nama ini, jadi dia tidak sepatutnya tersilap kali ini. Murid-murid memandang sekeliling, sekali lagi tidak mengenali nama yang dipanggil oleh guru. Yang mana satu Cao Tianjiao? Mengapa kamu tidak menjawab, tidak hadir? Sakit, atau sesuatu? Jika kamu tidak datang ke kelas, bagaimana kamu boleh mengharapkan untuk maju di sepanjang jalan seni mempertahankan diri? Lin Fen menjerit. Kemudian, seorang pelajar yang kelihatan bermaruah yang melihat sekeliling akhirnya menggelengkan kepalanya, menyangka itu pasti namanya. Cikgu, saya. Lin Fen melihat tangan itu dan segera melangkah ke hadapan, kenapa awak tidak menjawab apabila saya memanggil nama awak? Adakah awak fikir saya tidak akan menampak awak? Bagi Lin Fen, seorang guru mesti bertindak. Mereka mesti meninggalkan kesan yang ketat kepada pelajar mereka, gaya pengajaran yang ketat. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengawalnya pada masa hadapan. Ini semua perkara yang Lin Fen alami semasa di sekolah. Cikgu, nama saya Cao Fushu. Cao Fushu dengan malu-malu berkata, merasakan guru baharu itu agak tidak bermaya. Bagaimana dia boleh salah baca nama? Pada ketika itu, Lin Fen tiba-tiba menarik nafas panjang. Jika saya katakan Anda Cao Tianjiao, Anda adalah Cao Tianjiao, faham? Lin Fen berkata dengan degil. Cao Fushu. Cao Tianjiao. Cao Fushu. Cao Tianjiao.
Chao Fushu memandang guru baharu itu, agak gusar, agak sakit hati. Akhirnya, dia hanya mampu mengangguk dengan berat hati. Baiklah, itu saya. Lin Fen tersenyum apabila mendengar ini, betul. Baik, seterusnya. Koma. Selepas dia selesai mengambil giliran, Lin Fen bersumpah dia tidak akan mengambil kehadiran lagi. Mengambil kehadiran adalah lebih memenatkan daripada melawan bos. Jika saya tahu siapa yang mencipta watak untuk dunia ini, yours truly pasti akan membunuhnya. Daripada 13 pelajar Lin Fen akhirnya membaca satu dengan betul manakala 12 pelajar lain telah ditukar nama secara paksa oleh Lin Fen. Baiklah, memandangkan hari ini adalah hari pertama, saya akan susun atur pelajaran mulai sekarang. Pada waktu pagi adalah pelajaran moral, dan pada sebelah petang, pelajaran praktikal. Kelas akan bermula sekarang, semua orang bangun. Kata Lin Fen dengan tegas. 13 pelajar itu keliru, apakah pengajaran moral ini? Juga, mengapa mereka berdiri? Ucapkan selamat pagi cikgu. Melihat pelajar berdiri di sana dengan bodoh tidak tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya, Lin Fen mula merasakan beban yang besar kepadanya untuk masa depan. Selamat pagi cikgu. 13 pelajar itu merenung Lin Fen dengan terkejut, kemudian akhirnya bekerjasama dengan orang gila di hadapan mereka. Pada masa yang sama, mereka rasa ingin sebab. Tidak kira betapa buruknya, betapa tidak bergunanya di kelas, menyerahkannya kepada orang gila masih terlalu banyak. Baik, duduk, kelas dah mula. Melihat pelajar yang sangat patuh, Lin Fen menganggukkan kepalanya tanda puas. Walaupun mereka tidak mempunyai bakat, asalkan mereka taat, maka mereka adalah pelajar yang baik. Bagus, untuk pelajaran pertama hari ini saya akan bercakap tentang, berjuang melalui langit, bab 1, kejatuhan genius. Ding, tahniah profession dibuka, cikgu. Bab 46, tidakkah anda nampak perkara utama? Bab 46, tidakkah anda nampak perkara utama? Penterjemah, Kaos Editor, Hitesh. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna untuk Lin Fen. Profession perguruan sangat suci, setiap perkataan, setiap pergerakan akan mempengaruhi perkembangan masa depan seseorang pelajar. Oleh itu, Lin Fen sangat serius. Dan kini dia telah membuka kunci profession guru, yang membuatkan Lin Fen agak ingin tahu. Apa kegunaannya? Profesi, guru. Kesan, setiap perkataan, setiap ayat akan sangat mempengaruhi pelajar yang mendengarnya. Setiap perkataanmu adalah suci untuk pelajar. Lin Fen menggaru kepalanya apabila dia melihat penerangan itu. Dia masih tidak faham apa kegunaan profession guru. Walaupun dia tidak memahami kegunaan profession guru, keadaan semasanya jelas. Sebagai seorang guru yang mulia, dia perlu menyediakan pelajaran seterusnya untuk pelajar-pelajar yang nakal ini. Lin Fen telah membaca banyak novel sebelum ini. Walaupun dia tidak mengingatnya dengan jelas, dia masih boleh bercakap tentang bab-bab sebelumnya. Dia sekarang bercakap tentang bab 1, Fighting Through the Sky, untuk membawa pelajar yang telah kehilangan harapan untuk masa depan semangkuk penuh sup ayam untuk jiwa. Murid-murid memandang guru baharu di atas podium. Apa yang cikgu ini buat? Dan apakah ini, berjuang melalui langit? Lin Fen batuk ringan, di benua Doki yang jauh terdapat sebuah bandar yang sangat kecil, dan seorang budak lelaki bernama Xiao Yan. Murid-murid tidak faham apa yang guru cakapkan. Di manakah benua Doki ini? Tetapi apabila guru meneruskan ceritanya, mereka beransur-ansur tenggelam. Suara guru itu seakan-akan dijampi dan langsung menyentuh hati mereka. Lin Fen memandang pelajar dan mengangguk puas. Nampaknya kesannya tidak buruk, jadi dia meneruskan pelajarannya. Xian Yan adalah seorang genius, bangga dan yakin. Orang ramai mengagumi dan iri kepadanya, tetapi tiada siapa yang dapat mengatasinya. Tetapi pada suatu hari, Xiao Yan yang terkenal itu kehilangan pangkalan penanamannya dalam sekelip mata dan menjadi tidak berguna, dan orang-orang yang telah cuba menjamahnya sebelum berpaling dan mengejaknya. Kegemilangan masa lalunya hilang hanya dalam satu malam. Lin Fen yakin dengan kefasihannya. Walaupun dia tidak mengingati plot secara terperinci, hanya bercakap tentang rangka itu masih boleh dilakukan. Dia meneruskan untuk seketika, kemudian berhenti, dan pelajar yang tenggelam itu kemudian memandang dengan cemas ke arah Lin Fen. Cikgu, apa yang berlaku seterusnya? Ya, cikgu, apa yang berlaku selepas Xian Yan menjadi tidak berguna? Pelajar menjadi tidak sabar melihat guru tidak meneruskan. Apabila Lin Fen melihat ekspresi pelajar, dia tahu kesannya telah dicapai. Dia kemudian tersenyum, jangan tergesa-gesa. Sekarang kamu semua boleh berbincang dan menyatakan pendapat kamu. Zhu Yu, awak mulakan dulu. Lin Fen menunjuk ke arah budak lelaki berwajah bulat yang duduk di belakang. Cikgu, nama saya Zhu Di, bukan Zhu Yu.
Lin Fen mengerutkan dahi, sedikit tidak berpuas hati. Baiklah, cikgu, nama saya Zhu Yu. Pendapat saya ialah selepas Xiao Yan yang genius ini menjadi tidak berguna, dia berasa sangat sedih dan hilang harapan dalam hidup. Zhu Di berkata selepas berfikir. Ya, kamu betul. Dia telah menjadi lebih tidak berguna daripada kamu semua, menjadi tidak penting dalam keluarganya, kehilangan semua yang dia pernah miliki. Dia kehilangan semua harapan, dan selama 3 tahun mengalami penghinaan dan ejekan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi hari-hari yang tragis itu adalah masih jauh dari berakhir, dan sesuatu yang lebih dahsyat berlaku. Bekas tunangnya, kemudian menarik balik pertunangannya. Baiklah, sekarang sekali lagi nyatakan pendapat kamu. Lin Fen kemudian berhenti sebelum sampai ke titik utama dan serta-merta menunjuk ke arah seorang pelajar. Cao Tianjiao, awak jawab. Murid-murid agak marah. Kenapa cikgu jadi begini dan terus berhenti separuh jalan, ini membuatkan mereka resah. Ciao Tianjiao memandang guru sambil berasa agak kecewa. Namanya bukan Ciao Tiano Jiao, tetapi selepas melihat ekspresi guru itu, walaupun bukan, ia akan menjadi dari sekarang. Cikgu, saya percaya ini adalah aib yang besar bagi mana-mana lelaki. Selain daripada penghinaan awam, dia juga mengalami penghinaan kerana tunangnya memutuskan pertunangan mereka. Jika saya, Ciao Tianjiao merasakannya adalah ketidakadilan, tetapi apabila dia mula bercakap tentang dirinya sendiri, dia kemudian berhenti. Kalau awak, apa yang awak akan buat? Lin Fen bertanya sambil tersenyum. Ciao Tianjiao memandang guru itu dan kemudian menggaru kepalanya kerana malu, saya rasa saya akan menerimanya. Lagipun saya tidak cukup baik untuk pihak lain. Apabila Ciao Tianjiao berkata demikian, pelajar sekeliling mula ketawa. Lin Fen memberi isyarat kepada mereka untuk duduk dan meneruskan cerita. Kemudian, Xiao Yan menggunakan darahnya sebagai dakwat dan menulis surat membatalkan pertunangan. Kehidupan ada pasang surutnya, tetapi jangan pandang rendah pada pemuda miskin. Pepatah ini meluahkan kemarahan dan kebencian dalaman Xiao Yan. Pada masa yang sama ia juga membawa kemarahan penuh selama 3 tahun yang lalu. Nada Lin Fen juga berubah dengan adegan itu. Para pelajar mendengar, dan pada akhirnya, hati mereka terasa seperti digerakkan, seolah-olah satu kuasa gaib mula menyerang hati mereka yang telah kehilangan semua harapan pada masa hadapan. Ding, pengalaman profesion guru campur 10. Lin Fen kemudian menyedari bahawa pengalamannya telah meningkat. Dia berhenti seketika dalam sedikit kebingungan. Ia tidak meningkat sebelum ini, tetapi mengapa ia meningkat sekarang? Nampaknya dia perlu memeriksa profesion guru dengan teliti kemudian. Ungkapan, jangan pandang rendah pada belia miskin begitu tepat. Saya juga akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Jadi bagaimana jika bakat saya tidak dapat dibandingkan dengan mereka, sekurang-kurangnya, saya perlu hidup dengan diri saya sendiri. Zhu Di mengepalkan penumbuknya, muka tembamnya memerah. Betul, saya juga akan bekerja keras mulai sekarang. Lin Fen berhenti seketika, adakah semudah itu untuk membuatkan mereka kembali yakin? Ini tidak masuk akal. Adakah ia mungkin kesan daripada profesion guru? Lin Fen tidak faham, tetapi meneruskan, Xiao Yan mengalami penghinaan sedemikian, jadi dia mahu menjadi lebih kuat lebih besar daripada tetapi pada dasarnya dia telah menjadi tidak berguna, jadi bagaimana dia akan mencapainya? Hanya apabila Xiao Yan tidak tahu apa yang perlu dilakukan, seorang tuan yang perkasa dan berkuasa muncul, yang terpengaruh oleh hati Xiao Yan yang pantang menyerah. Dia percaya Xiao Yan mempunyai potensi, dan membawanya di bawah sayapnya, dan membantu pertumbuhannya. Lin Fen kemudian merumuskan, Xiao Yan bekerja keras dan meningkatkan pangkalan penanamannya, kemudian mengekalkan kedudukannya dalam masyarakat dan mendapatkan semula kemuliaannya. Sudah tentu Lin Fen telah mengubah beberapa bahagian cerita, kerana hanya menggunakan plot asal tidak akan sesuai. Selepas Lin Fen selesai, pelajar ke-13 kini penuh dengan motivasi. Kanak-kanak lelaki dan perempuan mengepal penumbuk mereka dan merah padam, merasakan kuasa yang tidak terhad ke arah masa depan. Selepas pelajaran, suasana seperti mati sebelum ini telah hilang. Sikap murung itu kini digantikan dengan keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Lin Fen berpuas hati, dia telah berfikir untuk berkata lebih banyak, tetapi siapa sangka hanya sedikit ini akan memberi kesan yang begitu besar. Baiklah, cerita Xiao Yan sudah tamat. Sekarang, selepas mendengar keseluruhan cerita itu, pada pendapat kamu semua apakah perkara utama? Lin Fen menyilangkan tangannya dan tersenyum yakin kepada pelajar. Cikgu, saya rasa perkara yang paling penting ialah mempunyai hati yang pantang menyerah. Untuk menjadi kuat, tahan penghinaan, jangan pernah berputus asa.
Bekerja keras dan berusaha. Lin Fen memandang pelajar yang bercakap dan menggelengkan kepalanya, tidak bersetuju dengan kata-kata mereka. Cikgu, pada pendapat anda apakah perkara yang paling penting? Liu Miao Miao bertanya dengan hairan apabila dia melihat guru itu menggelengkan kepalanya. Lin Fen memandang Liu Miao Miao, Liu Shui Shui dan semua orang, apa yang kamu katakan juga penting. Tetapi saya percaya perkara yang paling penting ialah Xiao Yan bertemu dengan seorang guru yang baik seperti saya. Apa pendapat anda? Lin Fen merasakan kumpulan pelajar ini tidak begitu bijak. Ia kehilangan semua makna jika dia terpaksa mengatakannya, bahkan tidak tahu perkara utama. Liu Miao Miao terkeku, nampaknya tidak berjaga-jaga. Lin Fen menggelengkan kepalanya, anda lihat, Xiao Yan telah menjadi tidak berguna. Bagaimana dia boleh bangkit dengan hanya dirinya sendiri? Ini semua kerana dia bertemu dengan seorang guru yang baik. Itulah sebabnya guru ini penting untuk mengapa Xiao Yan dapat mendapatkan semula kemuliaannya. Tanpa guru membimbing Xiao Yan, dia tidak akan dapat mencapai semua perkara yang akan datang. Adakah anda bersetuju dengan apa yang saya katakan? Liu Miao Miao dan yang lain menilai semula pendapat mereka selepas mendengar analisis guru, merasakan kata-kata guru itu masuk akal. Selepas semua orang memandang satu sama lain, mereka semua segera berdiri dengan hormat dan kemudian tunduk kepada Lin Fen. Cikgu, tolong jaga kami. Kami juga mahu menjadi seperti Xiao Yan. Kami tidak mahu dipandang rendah oleh orang lain seumur hidup kami. Tolong, cikgu. Lin Fen mengangguk sangat berpuas hati. Mereka patut diajar, mereka memahami perkara terpenting cerita itu. Itu bukan tugas yang mudah. Ding, tahniah profesion guru, pengalaman campur 10. Ding, tahniah profesion guru, pengalaman campur 10. Ding, tahniah cikgu naik taraf jadi mentor. Ding, tahniah mentor yang telah dibuka kuncinya. Bab 47, bagaimanakah kualiti guru ini dapat dibandingkan dengan saya? Lin Fen tidak menyangka profesion guru akan dinaik taraf dengan begitu cepat, yang membuatkan dia tidak sedarkan diri. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Saya harap apabila anda semua akan datang tanpa gagal ke pelajaran petang saya. Dia adalah seorang mentor sekarang, jadi secara semula dia perlu tegas. Ketegasan juga merupakan satu bentuk asuhan, yang tidak tepat sama sekali. Ya, cikgu. Cikgu, jaga diri. Lin Fen mengangguk puas apabila dia merasakan pandangan kagum pelajar kepadanya. Sup ayam untuk jiwa ini adalah seperti yang diharapkan sup Tuhan yang tiada taranya. Hanya dengan meminum sup boleh membuat seseorang meningkat walaupun selepas menerima pukulan yang dahsyat, dan memotivasikan diri mereka semula. Dia telah menggunakan identiti seorang guru untuk menyembunyikan identitinya, tetapi sekarang setelah dia mempunyai kuasa mentor, Lin Fen tidak kisah untuk membimbing beberapa pelajar yang baik. Kumpulan orang yang tidak berbakat ini dianggap tidak berguna oleh orang lain. Jika mereka tidak mendapat bimbingan dari mentor yang berseri-seri dan mempesonakan, maka berkemungkinan mereka akan begitu sepanjang hidup mereka. Lin Fen berjalan sambil meneliti profesion yang dinaik taraf. Selepas peperiksaannya, Lin Fen menyedari profesion mentor agak rumit, dan tidak semudah yang disangkanya. Selepas guru yang dihormati itu pergi, 13 pelajar itu memandang antara satu sama lain dan mengepalkan penumbuk mereka, membawa mereka ke hati mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mulakan semula. Saya tidak mahu menjadi sia-sia lagi. Betul. Jangan pandang rendah pada belia miskin. Saya akan beritahu mereka dari si kelas supaya jangan pandang rendah pada saya. Mari pergi. Kemudian, kumpulan pelajar yang telah berjaya dicuci otak oleh Lin Fen pergi untuk memberitahu orang yang telah memalukan mereka seolah-olah Tuhan telah merasuk mereka. Jangan pandang rendah pada pemuda miskin. Terdapat beberapa fungsi baharu selepas profesion guru dinaik taraf kepada mentor. Initiation, boleh memindahkan kemahiran sendiri kepada murid. Kemahiran mempertahankan diri yang diajar kepada murid-murid boleh dinaikkan 3 tahap lebih tinggi daripada tahap asalnya. Kebijaksanaan, boleh mengajar orang lain, menerangkan maksud cerita dan meningkatkan pemahaman pelajar. Tangan yang menggalakkan, apabila pelajar melaporkan kepada guru, mereka berharap untuk mendapat pengiktirafan guru. Tangan guru apabila ditepuk di kepala murid dapat menaikkan kebolehan murid. Boleh meningkatkan kebolehan seorang genius. Lin Fen merasakan ketiga-tiga kemahiran ini sangat gila. Terutama kebijaksanaan dan tangan yang menggalakkan, mereka sama sekali bertentangan dengan undang-undang alam. Kebolehan seseorang datang sejak lahir dan ditentukan oleh dewa sebelum keluar dari rahim ibunya. Melainkan seseorang mempunyai kelas sen, pil ubat tertinggi, untuk menukar kelayakan mereka sendiri, adalah mustahil.
Lin Fen juga tahu tentang kelayakan yang berbeza, biasa-biasa, genius, genius hebat, genius tiada tara. Lin Fen pernah mendengar 4 pangkat sebelum ini daripada abang-abang kanannya, dan kini profesion mentornya boleh meningkatkan kelayakan murid-muridnya ke tahap genius. Tetapi 13 pelajar semasa ini belum pun mencapai peringkat pracelestial. Ini agak jarang berlaku untuk orang seusia mereka, jadi ia mungkin bukan sesuatu yang semudah biasa-biasa saja. Jika ada lagi pangkat yang lebih rendah, kemungkinan besar pelajarnya bodoh. Sekolah Sky Haven dibahagikan kepada A, B, C, dan D. Setiap grade mempunyai beberapa ratus hingga beberapa ribu pelajar. Kelas D pada asasnya terdiri daripada pelajar yang ditinggalkan, yang tidak mempunyai sebarang syarat khas untuk masuk. Seseorang hanya perlu berumur. Daripada populasi besar dinasti Yan, jika semua orang memohon, sekolah langit-langit tidak akan dapat menyokong mereka. Tetapi dengan kanak-kanak yang tidak berbakat, mereka boleh menyebabkan mereka berputus asa di jalan penanaman dan sebaliknya hanya membuka perniagaan kecil atau belajar, dan jika mereka bernasib baik, mungkin mereka juga boleh menjadi pegawai berpangkat rendah. Lin Fen juga mendapat persefahaman selepas dia selesai menganalisis ketiga-tiga kesan ini. Kesan permulaan tidak buruk. Sebagai contoh, dia boleh memindahkan badan iblis grade titanium kepada pelajar. Kemudian, pelajar tersebut akan dapat meningkatkan tahap 3, badan iblis grade titanium, ke tahap 6. Bagi orang biasa, ini sudah menjadi satu pencapaian yang besar. Sudah tentu seseorang yang gila seperti Lin Fen, ia tidak boleh dipertimbangkan. Tidak lama kemudian, Lin Fen datang ke Dewan Makan Sky Haven School. Dewan Makan ini hanya memberi makanan untuk guru. Kebanyakan pelajar tinggal di rumah, dan bagi mereka yang tinggal di sekolah, mereka perlu membayar untuk makan di sini. Lin Fen melihat sekeliling dewan makan, dan melihat kedua-dua guru dan pelajar. Daripada suasana luar biasa pelajar tentang mereka dan pakaian kelas A, dia dapat merasakan perbezaan yang sangat besar berbanding pelajarnya. Tahap pertama post-celestial. Tahap kedua post-celestial. Lin Fen menyedari bahawa kebanyakan orang adalah post-celestial di sini. Di sekolah syurga langit, mereka boleh dianggap sebagai yang teratas, tetapi berbanding dengan mazhab Saint Devil mereka jauh. Walaupun mungkin ada master tersembunyi yang belum muncul. Ketika Lin Fen memerhatikan sekelilingnya, seorang lelaki yang duduk berhampiran Lin Fen memandangnya dengan curiga, adakah anda seorang guru baharu? Ya, Lin Fen mengangguk sambil tersenyum. Tahap kelima post-celestial. Pangkalan penanaman adalah baik, tetapi ia hanya boleh dianggap sederhana. Saya fikir awak kelihatan tidak dikenali. Saya guru kelas B, Liu Qingfeng. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Lin Fen, guru kelas D. Kata Lin Fen. Sebaik sahaja Lin Fen berkata kelas D, Liu Qingfeng berhenti sebentar dan kelihatan sedikit jijik. Kemudian, Liu Qingfeng yang hangat sebelum ini menjadi tidak berminat dalam sekelip mata. Lin Fen menggelengkan kepalanya, tidak mengambilnya. Dia tidak berminat dengan post-celestial tahap 5 semata-mata. Badan iblis abadi sudah berada di tahap 2, dan post-celestial tahap 5 tidak dapat memberikan banyak pengalaman lagi. Dia tidak boleh peduli. Tetapi Buddha pun boleh marah. Lin Fen sebagai seorang guru yang mulia dan suci secara semula jadi juga akan marah. Liu Qingfeng sedang berbual dengan guru lain, malah tidak menghiraukan Lin Fen berhampiran, dan terus bercakap buruk tentang kelas D. Pelajar kelas D itu, saya tidak tahu apa yang mereka fikirkan. Dengan kelayakan yang biasa-biasa saja, mereka tidak mempunyai harapan dalam seni mempertahankan diri. Sampah antara sampah, ratusan kelas dan hanya beberapa guru. Bolehkah mereka itu dianggap guru? Mereka hanya pracelestial, malah pelajar yang paling teruk dalam kelas saya ialah post-celestial tahap 1. Mereka bukan kelas pun. Lin Fen duduk di sebelah makan, dan atas sebab tertentu merasakan perkataan itu tidak menyenangkan. Sekiranya, monkey still speech, tidak dinaik taraf dan masih mempunyai kerosakan yang teruk, saya benar-benar ingin memberikan satu kepada anda masing-masing. Mereka terus mempamerkan keunggulan mereka sendiri di hadapannya, dan ini membuatkan Lin Fen lebih tidak gembira. Walaupun di dalam mazhab Saint Devil, tiada siapa yang akan menghina pengikut mazhab luar. Tetapi nampaknya sekolah Sky Haven ini nampaknya cukup baik untuk mendiskriminasi. Lin Fen dapat melihat dari sudut ini bahawa impian sekolah syurga langit yang ingin mengatasi mazhab adalah mustahil. Guru-guru yang sombong itu tidak dapat dibandingkan dengan dirinya. Kualiti profesional ini terlalu luas, sama seperti langit dan bumi. Bab 48, bertindak unggul, akan membuat anda menderita. Hei, kamu ramai, adakah kamu menghina pelajar saya?
Lin Fen meletakkan peralatannya dan memandang mereka sekilas. Cuba untuk bertindak lebih tinggi di hadapan Anda dengan benar, itu tidak akan berjaya. Walaupun 13 pelajar itu bodoh sekarang, dengan seorang guru yang mulia dan suci seperti dirinya, adakah mereka benar-benar fikir mereka akan kekal tanpa nama? Apa, kamu ada masalah dengan itu? Seorang guru yang duduk di hadapan Liu Qingfeng berkata dengan nada yang angkuh. Lin Fen memandangnya sekilas, juga pos celestial tahap 5. Kehadirannya adalah ganas, dan nampaknya dia berlatih dalam jenis kemahiran mempertahankan diri yang ganas itu. Cikgu Hu, bertenang. Ini guru baru kelas D, dan mungkin belum tahu peraturan di sini. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Di dunia ini, yang kuat makan yang lemah dan kuasa dihormati. Terutamanya di Sky Haven School, yang kuat mempunyai suara yang total. Walaupun kelas D wujud di Sky Haven School, pada pandangan guru ini, mereka pada dasarnya tidak wujud. Jumlah pelajar yang datang setiap hari hanya kira-kira separuh, dan pada dasarnya grade yang ditinggalkan. Sebab utama ia dicipta adalah kerana pengasas telah mencadangkan untuk tidak berputus asa kepada sesiapa. Walaupun orang itu tidak mempunyai bakat, selagi mereka bersedia untuk kekal di jalan seni mempertahankan diri, mereka akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan mereka mendapat bimbingan yang terbaik. Pengetua sekolah sekarang masih mematuhi dasar pengasas, tetapi tidak menguatkuasakannya lagi. Peraturan. Hihi, saya memang tak kenal mereka. Tapi, menghina pelajar saya bermakna menghina saya, dan saya bukanlah seorang yang pemaaf sangat. Lin Fen ketawa kering. Cikgu Lin, kalau awak tak puas hati, kita boleh adakan perlawanan di pentas pertarungan sekolah. Tak ada gunanya kita bertengkar di sini. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Peringkat pertempuran dibina atas alasan untuk menyelesaikan pertikaian dalam sekolah langit-langit. Ia adalah tempat yang ditentukan oleh kekuatan. Konflik persendirian dilarang di dalam sekolah. Tetapi secara semula jadi, peringkat pertempuran masih digunakan untuk konflik peribadi antara guru dan pelajar. Selepas sekolah dibahagikan kepada 4 grade A, B, C, dan D, konflik antara guru berkurangan, tetapi konflik antara pelajar masih biasa. Baiklah, temui saya di peringkat pertempuran pada sebelah petang. Sudah tentu, bukan sahaja kamu, kamu bertiga juga, pada sebelah petang, kamu semua akan berakhir seperti meja ini. Lin Fen mengetuk meja dengan ringan. Jari The Flooring serta-merta diaktifkan dan tenaga sebenar melonjak ke dalam meja. Lin Fen bangkit, kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada sebelah petang, dia akan memberikan 13 pelajarnya pelajaran kedua mereka. Liu Qingfeng melihat Lin Fen pergi dan mendengus menghina. Baiklah, seorang guru kelas D semata-mata berani berlagak sombong ini. Saya nak tengok sama ada dia berani berdepan dengan kita di gelanggang petang nanti. Liu Qingfeng berkata. Badut semata-mata. Orang seperti dia mengajar kelas D, mereka tidak akan pernah banyak. Daripada jumlah yang banyak, mereka tidak akan menyebabkan riak. Pelajar kelas D mempunyai bakat yang biasa-biasa sahaja, mereka tidak dapat mencapai percelestial. Apa gunanya mereka? Cukup, tak ada gunanya teruskan, hanya akan merosakkan mood kita. Kita teruskan saja perbualan kita. Baiklah, Clan. Baru sahaja Liu Qingfeng dan yang lain hendak meneruskan perbualan mereka, meja besi itu tiba-tiba retak dan bertukar menjadi abu. Ini, Liu Qingfeng dan yang lain terkeku, tidak mempercayai tontonan di hadapan mereka. Lin Fen telah keluar dari dewan makan dengan senyuman kecil. The Flowering Finger tidak begitu elegan, tetapi dari segi kuasa pemusnah, ia adalah kemahiran mempertahankan diri terkuat Lin Fen semasa. Petang. Pelajar yang diajar Lin Fen telah lama tiba di bilik darjah, dan kini telah banyak berubah. Tadi ketika mereka datang ke sekolah, suasana tentang mereka sudah mati. Tetapi kini, setiap wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan semangat yang tidak terkalahkan. Pada masa ini, 13 pelajar itu lebam, seolah-olah mereka baru dipukul, tetapi kesakitan mereka hanya membuat mereka lebih bertenaga. Hari ini saya pergi ke kelas C6 dan memberitahu mereka tentang tidak memandang rendah kepada remaja yang miskin. Saya berkata saya akan mengekalkan maruah saya suatu hari nanti. Walaupun mereka memukul saya tidak merasa sakit. Saya rasa saya telah pulih semula, keyakinan yang saya telah lama hilang. Judy berkata teruja. Saya juga, walaupun lelaki itu lebih kuat daripada saya percaya saya pasti akan menjadi lebih kuat di bawah bimbingan guru. Cao Fushu berkata dan mengepalkan penumbuknya. Saya juga dipukul, tetapi apabila saya pulang untuk makan tengah hari dan memberitahu ibu bapa saya bahawa saya akan bekerja keras, mereka menjadi terharu dan menyuruh saya melakukan yang terbaik.
Cikgu untuk sehari tetapi ayah untuk seumur hidup. Saya akan bekerja keras, saya tidak akan mengecewakan Cikgu Lin. Baiklah, semua orang melakukan yang terbaik, kita mesti membuktikan diri kita. Lin Fen masuk ke dalam kelas, dan selepas melihat pelajar teruja, dia berasa agak ingin tahu. Apa yang berlaku kepada kamu semua? Murid-murid memandang antara satu sama lain dan kemudian berdiri dengan hormat, Cikgu, kami akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Lin Fen terkeku, kemudian tersenyum sedikit. Melihat murid-murid yang mempunyai keyakinan sedemikian terhadapnya amat membanggakan. Tetapi hanya keyakinan sahaja tidak mencukupi, kelayakan menentukan segalanya. Mereka bukanlah tahap biasa-biasa sahaja, dan walaupun mereka berusaha sekeras mungkin, ia tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Nampaknya dia diperlukan, dan dia mesti menggunakan cahaya mulianya untuk memimpin kumpulan domba yang hilang ini ke puncak kehidupan. Peminat Lin sangat yakin buat masa ini. Sebelum dia menggeledah 4 keluarga dan bandar empire, nampaknya dia perlu melatih kumpulan ini dengan betul. Sebagai contoh, dia mesti melakukan yang terbaik. Baiklah, kerana Anda semua mempunyai keyakinan seperti itu, saya sangat gembira. Semua orang ikut saya sekarang, saya akan memberi Anda pelajaran kedua untuk hari itu, iaitu meremas. Lin Fen berkata. 13 pelajar itu memandang guru mereka, hairan. Menyirap. Apakah itu? Apa yang cikgu cuba ajar? 13 pelajar mengikuti di belakangnya. Mereka sangat ingin tahu, cuma apa yang cikgu cuba ajarkan kepada mereka. Pada masa ini, ramai orang berkumpul di sekitar pentas pertempuran. Pelajar dan guru dari keempat-empat darjah berdiri di sana, dan sangat ingin tahu tentang pergaduhan antara guru. Lagipun, pentas pertarungan itu sudah lama tidak digunakan. Burung-burung bulu berkumpul bersama. Semua orang berdiri dalam kumpulan. Sehubungan itu, pelajar dan guru A, B, C, dan D semuanya berdiri dengan grade masing-masing. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan orang di luar grade mereka sendiri, dan oleh itu, konflik jarang berlaku. Walaupun berlaku pergaduhan, pelajar akan berurusan dengan mereka secara tertutup. Bagi guru, mereka lebih matang, jadi mereka tidak akan secara terbuka bergaduh dengan orang yang lebih kuat daripada mereka. Kali ini, mereka mendengar seorang guru kelas D semata-mata telah berani mencabar 4 guru kelas B yang berbeza sekaligus. Ini membuatkan mereka tertanya-tanya sama ada guru kelas D itu mungkin sudah hilang akal. Bab 49, imej guru Lin Fen meninggalkan kesan mendalam kepada orang lain. Anda fikir guru kelas D itu mungkin bodoh. Untuk berani mencabar 4 guru kelas B seorang diri, saya tertanya-tanya bagaimana dia akan mati. Seorang pelajar kelas B berpakaian perak berkata dan menggelengkan kepalanya memandang rendah. Dunia ini besar dan penuh dengan keajaiban. Cikgu Liu Qingfeng, Cikgu Hu Ben, Cikgu Jun Wuchang, dan Cikgu Li Xiaojun semuanya adalah sarjana pasca celestial tahap 5 veteran. Menentang 4 bersama-sama, walaupun pos celestial tahap 6 akan mendapati sukar untuk dikendalikan, namun seorang guru kelas D semata-mata mempunyai keyakinan. Hari ini memang pelik. Saya lalu di kelas C tadi, dan ada beberapa sampah dari kelas D cuba bergaduh mengatakan sesuatu tentang tidak memandang rendah pemuda miskin. Saya juga menangis apabila mendengarnya. Tidak perlu untuk ini. Walaupun dia mahu membuktikan dirinya, ada kaedah yang lebih baik. Ia adalah sia-sia untuk menonton pergaduhan ini. Lebih baik pergi pilih buku dari perpustakaan dan membacanya. Abang Senior Liu, saya dengar kamu meminjam buku kelas atas bumi yang dipanggil, Laut Tidak Terukur, adakah kamu sudah menanamnya? Seperti yang dijangkakan, Abang Senior Liu adalah seorang yang genius, bahkan telah menanam, Laut Tidak Terukur. Sudah tentu tidak, Laut Tak Terukur, mempunyai 6 aras, saya hanya menaikkannya ke tahap 3. Masih jauh lagi perjalanan untuk disiapkan. Memandangkan saya tidak begitu maju baru-baru ini, saya juga memilih beberapa yang lain, kemahiran mempertahankan diri untuk memupuk, kerana tidak ada salahnya mempelajari lebih banyak kemahiran. Abang kanan Liu sombong di dalam, tetapi dengan rendah hati menolaknya di luar. Hei, Abang Senior Liu, ada orang datang. Nampak macam orang kelas D. Pada masa ini, Lin Fen sedang berjalan dengan santai, langsung tidak menghiraukan perlawanan yang akan datang. Cikgu, kenapa kami datang ke sini? Cao Fushu bertanya dengan hairan. Tiao Zhayo, saya akan tunjukkan semua pelajaran kedua awak. Lin Fen menjawab dengan acuh tak acuh. Cao Fushu terkeku, mengapa mereka mengadakan pelajaran kedua di sini? Mereka adalah pelajar kelas D, tetapi mereka masih tahu ini adalah peringkat pertempuran, dan hari ini, terdapat ramai orang di sini di pentas. Mungkin seseorang akan mengadakan pertandingan.
Mungkin guru membawa mereka ke sini untuk memerhati perlawanan. Cikgu mungkin mahu kita memerhati perlawanan antara tuan untuk menunjukkan kepada kita bahawa jika kita menjadi tuan, kita juga akan menjadi seperti mereka. Liu Shui adalah seorang gadis secara semula jadi, dia berfikir lebih. Dia mempunyai otak yang baik, tetapi ia masih tidak mengubah fakta bahawa kelayakannya berada pada tahap bodoh. Liu Shui sangat menghormati gurunya. Memandangkan Cikgu Lin memanggilnya Liu Shui, dia bersedia untuk menukar namanya kepada ini sepanjang hayatnya, kerana nama itu diberikan oleh gurunya. Shui, awak pasti bijak, kami tidak terfikir pun. Zhu Yu jujur berkata. Liu Shui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi apabila dia melihat gurunya tiba-tiba naik ke atas pentas, dia terkejut. Cikgu, apa yang kamu lakukan? Meremuk orang, Lin Fen berkata tanpa menoleh ke belakang. 13 pelajar itu terkeku apabila mendengarnya, tidak memahami maksud guru mereka. Lebih baik kamu panggil doktor untuk cikgu kamu, kalau tidak bila dia mula muntah darah, sudah terlambat. Seorang pelajar kelas B berkata dengan nada yang lebih tinggi. Cao Tianjiao dan yang lain mendengar ini dan terkejut. Cikgu akan bertanding. Tetapi cikgu tidak menyebut perkara ini. Lagipun hari pertama cikgu, macam mana dia boleh ada konflik dengan cikgu lain? Kelas di awak pasti istimewa, selain sampah, cikgu pun bodoh, mencabar 4 sekaligus. Dia cuma minta mati. Pelajar kelas B mula mengejek mereka. Jangan berani menghina cikgu kita. Cao Tianjiao menjeling tajam ke arah pelajar kelas B. Haha. Pelajar kelas B menggelengkan kepala mereka. Koma. Lin Fen berjalan perlahan ke atas pentas. Melihat keempat-empat guru itu berdiri di situ, dia tersenyum, lalu menoleh memandang murid-muridnya. Cao Tianjiao dan yang lain menoleh ke arahnya. Melihat bahawa semua jenis orang berkumpul, Lin Fan merasakan bahawa ia adalah peluang utama untuk memberi pelajarnya pelajaran kedua. Seorang guru bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar, maka secara semula jadi, dia terpaksa mengukir imejnya sendiri jauh ke dalam hati pelajarnya. Terhormat, agung, suci, dan perkasa. Lin Fen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, kemudian memandang mereka dengan mata yang tajam, suaranya rendah dan megah. Pada pandangan orang lain, kamu semua sampah, biasa-biasa saja, tetapi pada pandangan saya, kamu semua adalah yang paling bijak di dunia ini. 4 orang ini berkata kamu semua sampah dan bodoh yang tidak boleh diajar. Saya akan buktikan sekarang bahawa mereka lebih rendah daripada orang bodoh di mata saya. Cikgu. Pada masa ini, para pelajar memandang dengan sebab ke arah guru kesayangan mereka. Mereka tidak menyangka punca guru mereka bertanding adalah kerana mereka. Mereka sudah terbiasa dengan orang memanggil mereka sampah dan bodoh di sekolah Skyhaven, tidak pernah melawan walaupun mereka dibuli. Apabila mendengar kata-kata guru mereka, mereka tersentuh hingga ke lubuk hati yang paling dalam. Patah akibat hentakan, air mata mereka membanjiri, mencurah tanpa henti. Kata-kata anda agak betul, tetapi saya tertanya-tanya sejauh mana keyakinan anda untuk menyokongnya. Liu Qingfeng berkata sinis. Memandangkan orang itu telah pergi sejauh ini, tidak ada gunanya menahan diri. Lin Fen memandang 4 tingkatan 5 pos celestial. Mereka agak mencabar dengan hanya asas penanamannya, tetapi hanya jika dia tidak serius. Kemudian, tiba masanya untuk serius. Hari ini, saya akan membiarkan anda merasai kapak bermata dua saya dan memotong anda menjadi kepingan. Huben yang ganas meraung. Lin Fen berdiri di atas pentas, nafasnya sama seperti dia berkata dengan jelas, pelajar saya, lihat dengan teliti sekarang. Pada masa hadapan, anda akan menjadi sama kuat. Ya, cikgu. 13 pelajar itu menganggukkan kepala dengan marah, air mata masih mengalir. Ini adalah kali pertama mereka dihargai oleh orang selain keluarga mereka. Pelajar yang menonton tiba-tiba menyedari bahawa guru kelas D ini agak berbeza dengan guru lain. Ini adalah kali pertama mereka mendengar seorang guru mengucapkan perkataan sebegini. Tetapi kemudian, mereka menggelengkan kepala. Di sini kekuatan dihormati, jika seseorang mahu orang lain memandang tinggi kepada mereka, maka seseorang itu perlu mempunyai kekuatan dan bakat yang sepadan. Jika tidak, ia tidak bermakna apa-apa. Bakat pelajar kelas D telah pun ditentukan. Sekuat manapun guru mereka, itu tidak mengubah nasib mereka. Kamu berempat datang kepada saya. Saya akan memberitahu kamu betapa teruknya harga yang akan kamu semua bayar kerana memandang rendah seseorang. Angin bertiup, mengangkat jubah Lin Fen. Lin Fen, yang memegang tangannya di belakang, tiba-tiba mempunyai imej yang tiada tara di mata pelajar, sama seperti seorang tuan yang begitu cemerlang. Hah, kapak 3 lapis.
Huben tidak dapat menahan lagi dan melompat, tenaganya berpusu-pusu. Kapak bermata dua memotong ke arah bahu Lin Fen dengan kuasa yang tidak dapat dibayangkan. Kapak 3 lapis adalah kepekaran Huben, satu kapak membawa kekuatan 3 kali ganda. Malah orang yang mempunyai tahap yang sama akan menghadapi kesukaran untuk menahannya. Lin Fen berdiri di sana tidak bergerak, senyuman di bibirnya. Koma, cikgu. 13 pelajar itu pucat apabila melihat adegan semasa. Kenapa cikgu tidak mengelak? Liu Qingfeng dan yang lain ketawa, adakah dia mungkin cuba bertahan? Hanya mimpi bodoh. Bab 50, menghancurkan anda semua dari titik akhlak tertinggi. Lin Fen tersenyum, berdiri di sana dengan gembira. Bahunya bergerak sedikit sambil menahan kapak 3 lapis Huben. Not bad, kuasa kapak 3 lapis lebih kuat dengan setiap lapisan. Ketiga-tiga lapisan sekaligus, orang biasa memang takkan mampu bertahan. Lin Fen langsung tidak terpengaruh dan tersenyum. Ding, tahniah pengalaman, Eternal Demon Body, campur 3000. Apabila tenaga 3 lapis itu melonjak masuk ke dalam badannya, Lin Fen sebenarnya fikir ia agak selesa kerana dia menukar tenaga kepada pengalaman itu. Macam mana boleh jadi ni? Riak muka Huben berubah, tidak percaya dengan apa yang berlaku. Kapak 3 lapisnya telah disekat oleh daging orang ini, bagaimana mungkin? 13 pelajar kelas D pada asalnya ingin menutup mata, tetapi apabila melihat adegan semasa, mereka mula bersorak. Cikgu memang hebat. Cikgu, awak sangat kuat. Pelajar dari darjah lain mula berkerut muka tidak percaya. Lin Fen tersenyum sambil jarinya mengelus lembut kapak Huben, kukunya menggosok perlahan-lahan. Kapak 3 lapis adalah kemahiran mempertahankan diri yang bagus, cuma nampaknya anda belum menguasainya sepenuhnya, sungguh memalukan. Lin Fen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Jari debunga diaktifkan serta-merta dan kapak Huben mengeluarkan bunyi berdengung. Ledakan kekuatan halus mengejutkan Huben apabila kapaknya ditekan ke bawah. Huf, nampaknya saya meremehkan awak. Huben memandang Lin Fen dengan marah, menyedari bahawa orang itu tidaklah selemah yang dilihatnya. Tiada siapa yang sebenarnya cukup bodoh untuk berani mencabar mereka berempat jika mereka tidak mempunyai apa-apa untuk menyokong diri mereka sendiri. Apabila Lin Fen memandang kumpulan pelajar yang bersorak untuk Huben, dia berkata dengan nada yang dikesali, saya bimbang untuk semua masa depan kamu kerana kamu pelajarnya. Lin Fen tidak menyerang langsung dan telah menolak Huben dengan satu gerakan itu. Menggunakan peluang itu, dia mula berdakwah. Bajingan, cukup mengarut. Huben mendengar ini dan mukanya memerah luar biasa. Dia mengangkat dua kapaknya dan menghayun ke arah Lin Fen. Lin Fen menggelengkan kepalanya, tidak menghiraukannya, kapak sudah hilang, dan anda masih mahu bertarung. Apa yang awak kata? Hua Ben terkejut dan lebih marah, tetapi pada masa itu, kapaknya yang asalnya masih utuh tiba-tiba retak dan kemudian pecah menjadi kepingan. Bagaimana ini boleh berlaku? Hu Ben merenung kedua tangannya yang kosong, kemudian pada sepihan di tanah, kemarahannya memuncak, anda berani memecahkan senjata saya. Saya akan membunuh awak. Penumbuk harimau mengaum. Hu Ben meraung ketika tenaga menyelubungi dua penumbuknya, dan seperti raungan dua harimau, penumbuknya terbang dengan momentum yang hebat. Sebagai penyeri kepada pelajar, tidak ada salahnya untuk kalah. Tetapi apabila kamu tidak mempunyai keberanian untuk mengaku kalah, bagaimana kamu boleh mengharapkan untuk mengajar pelajar kamu dengan betul, betapa mengecewakannya. Lin Fen berkata dengan kesal, kemudian memandang ke arah kumpulan pelajar itu, saya berasa sedih dengan masa depan kamu. Pelajar-pelajar yang sebelum ini bersorak-sorai Hu Ben terkedu, tidak tahu hendak membalas. Bajingan, awak. Muka Hu Ben merah padam, kerana kuasa di tangannya meningkat beberapa kali ganda. Cikgu, berhati-hati. Liu Shui menjerit kuat. Lin Fen tersenyum, tidak kira, kejahatan tidak boleh menang atas kebaikan, dunia ini sebesar hatimu. Mati. Dua penumbuk Hu Ben terhempas ke badan Lin Fen dan pusaran debu berterbangan dari tanah. Ding, tahniah pengalaman, Eternal Demon Body, campur 2000. Lin Fen menggelengkan kepalanya pada Hu Ben, bolehkah anda sekurang-kurangnya menumbuk lebih kuat? Dengan 4 juta pengalaman dan hanya melalui beribu-ribu, siapa tahu berapa lama masa yang akan diambil. Cikgu Hu, penanaman anda masih kurang. Lin Fen terus dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Tinju diraja tak bergerak. Bam! Lin Fen bergerak sedikit, dan kemudian penumbuk ringan hinggap di badan Hu Ben. Hu Ben kemudiannya terbang keluar dari pentas dengan ekspresi tidak percaya. 13 pelajar kelas D telah lama terkedu dari awal hingga akhir apabila melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka guru mereka kuat sehingga seorang guru kelas B tidak mampu melawan. Cikgu memang hebat.
Zhu Yu dan yang lain mula bersorak teruja. Lin Fen menolaknya dan berkata dengan nada serius, tujuan pelajaran ini adalah pertama untuk mengajar anda bahawa anda tidak perlu takut kalah. Anda harus takut tidak menerima keputusan. Di jalan penanaman, seseorang akan menghadapi banyak bahaya untuk memperbaharui diri dan untuk lebih maju lagi. Guru Hu Ben enggan menerima kegagalannya, jadi kejayaannya di jalan penanaman tidak akan terlalu hebat. Sebagai murid saya ingin anda semua ingat untuk tidak menjadi seperti dia, faham? Cikgu, kami faham. Kami takkan jadi macam Cikgu Hu Ben. 13 pelajar menjawab serentak. Ya, kamu semua patut diajar. Lin Fen mengangguk dengan gembira. Pada masa ini, imej Lin Fen menjadi lebih hebat dalam hati 13 pelajar itu. Mereka sebelum ini hanya menyangka bahawa guru mereka kuat, tetapi kini mereka merasakan guru Lin adalah pembimbing hidup mereka, di sana untuk membawa mereka keluar dari masa yang paling sukar dalam hidup mereka. Malah para pelajar yang menonton merasakan perubahan perlahan-lahan berlaku jauh di dalam hati mereka. Cikgu ini luar biasa. Macam mana kelas D ada cikgu macam ni? Adakah sebab itu kata-kata yang mereka katakan sangat masuk akal? Hu Ben, yang dipukul di atas pentas oleh Lin Fen, meludahkan darah dalam kemarahan apabila mendengar kata-kata ini, kemarahan menyerang hatinya. Dia tidak menyangka selama bertahun-tahun mengajar, dia akan diberi pelajaran oleh orang lain dan di hadapan ramai pelajar. Bagaimana dia hendak menjaga imej maruahnya di hadapan pelajar pada masa hadapan? Dalam dinasti yang hebat, apabila seseorang mencapai pangkalan penanaman tertentu, jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka mesti menyertai sek dan menerima latihan lebih lanjut. Tetapi sesetengah orang berpegang pada pemikiran lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung Phoenix, tinggal di dalam sekolah untuk mengajar pelajar dan memiliki perasaan keunggulan. Kegagalan Hu Ben mengejutkan Liu Qingfeng dan yang lain, yang merasakan kuasanya terlalu luar biasa. Mereka semua pos celestial tingkatan 5, tetapi dalam pertarungan 1 lawan 1, Hu Ben akan lebih unggul. Sekarang Hu Ben telah kalah, pada dasarnya tiada harapan untuk mereka menang. Ketiga-tiga orang itu kini resah bahawa jika mereka kalah, penghinaan yang akan mereka hadapi di hadapan pelajar akan menjadi tidak terkira. Sekarang giliran kamu bertiga, bergeraklah. Lin Fen berkata dengan jelas. Liu Qingfeng dan yang lain berpandangan antara satu sama lain, kemudian Liu Qingfeng melangkah maju sambil menggenggam tangannya, Cikgu Lin, kemahiran kamu lebih hebat. Kami bertiga akur, jadi mari kita tamatkan perkara ini di sini. Lin Fen memandang mereka bertiga sambil berkerut sedikit. Corak ini dimatikan. Mengikut logik, mereka bertiga akan cuba melawan saya hingga mati. Bagaimana mereka boleh berputus asa secepat ini? Jika mereka berputus asa, dia tidak akan dapat mempamerkan imej gemilangnya di hadapan jika pelajarnya, ini tidak akan berlaku. Cikgu Liu, Cikgu Jun, Cikgu Li, apabila kamu naik ke atas pentas untuk berlawan, hanya seorang yang boleh kekal berdiri. Hati manusia sepatutnya pemaaf, jadi biasanya, saya tidak akan begitu agresif. Tetapi kamu menghina pelajar saya, sehingga seorang guru, saya rasa awak mesti mengakui kesilapan awak sendiri dan bertindak sebagai teladan di hadapan semua orang. Sebab itu awak patut minta maaf kepada anak murid saya. Lin Fen berkata dengan bersahaja. Apa? Liu Qingfeng dan yang lain semuanya terkejut. Ini adalah mustahil, guru tidak boleh meminta maaf kepada pelajar. Ini adalah perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah. Lin Fen sedikit mengerutkan kening apabila pedang kelas pertengahan muncul serta-merta di tangannya. Sangat mengecewakan. Manusia bukan orang suci, mereka tidak sempurna. Untuk tidak berani mengakui kesilapan anda, bagaimana anda boleh mengajar pelajar seperti ini? Lin Fen mengeluh, kemudian menunduk ke arah pelajar. Anda dan anda, atau mana-mana pelajar lain yang berada di sini, pernahkah anda berada pada masa yang betul tetapi apabila di hadapan kuasa seorang guru, anda terpaksa akur walaupun anda betul? Lin Fen merasakan kemahiran karismatiknya semakin baik. Sup ayam untuk jiwa mesti diminum dalam tegukan besar. Kebenaran ini juga berguna, kuasa hanyalah fasad permukaan. Hanya apabila seseorang berdiri di atas titik moral yang paling tinggi, seseorang boleh dengan mudah menghancurkan semua di hadapan mereka. Pernah berlaku sebelum ini. Lin Fen memandang pelajar di luar pentas, nadanya meningkat. Apabila mendengar kata-kata itu, perasaan meluru dalam diri pelajar di luar pentas. Benda-benda yang telah mereka kunci mula dibuka perlahan-lahan apabila mereka mendengar kata-kata Lin Fen.